Jadi pelajar-pelajar sekalian yang dirahmati Allah, cikgu nak share sikit sebanyak topik pada malam ini yang mana saya difahamkan ia berkaitan dengan motivasi kepimpinan. Saya kira ramai guru-guru di sana juga orang-orang hebat. Kita berkongsi, kalau saya salah tolong betulkan saya lah ya. Semua nampak slide saya ke? Alhamdulillah nampak. Okey, baik. Ini keluarga saya ada 4 orang anak tapi tinggal 3 sebab seorang telah meninggal dunia. Saya sarjana, ya? Slide tu tak ada yang nampak skrin Google Meet. Oh, ya ke? Mungkin kena share Sekarang window nampak tak? kot. Yang ni tuan share screen. Okey, baik. Saya tekan rasa. Okey, sebentar. Hilang dah. Okey. Tadi saya ada kelas, bukan kelas, saya ada sesi dekat kelas sebelah. Itu yang terlambat sikit saya masuk tadi, tapi alhamdulillah lah masih on track. Kita saya share. Alright. Okey, baik tuan-tuan sekalian. Terima kasih kepada mereka poster yang cantik ni, nampak millennium ya. Lawa sangat. KVVP leader ECAM. Mantap Baik tuan-tuan sekalian, ini keluarga saya. Okey, keluarga saya dan 3 orang anak. Saya sarjana di UKM, sarjana muda di UKM. Baik. Saya dapat lihat ada gambar-gambar di FB Majlis Perwakilan Pelajar. Saya dapat rasakan pelajar di sana ceria dan hebat, dan mesti kita rindukan suasana kita dapat berjumpa semula kan. Tapi ialah kita diuji dengan pandemik, mungkin sekarang ini kita berada dalam e-camp atas talian. Dan inilah cara kita untuk merapatkan ukhuwah. Dan tahniah kepada KV Balik Pulau kerana mengadakan inisiatif ini dalam menggilap bakat pelajar ya. Jadi tuan-puan, kita dalam peperangan seperti rakan-rakan kita di seantero dunia, mereka ada peperangan yang lebih dahsyat. Kita juga dalam peperangan yang tidak kurang hebatnya, dan hari ini kes pun meningkat, dan kita doa pada Allah agar kita semua dirahmati, frontliner kita, diri kita dan keluarga kita semua. Dan sebenarnya kita mengambil ibrah daripada kisah lockdown ini bila kita belajar balik kisah bagaimana Nabi Yunus juga pernah di lockdown dalam perut ikan Nun ya, yang mana Nabi Yunus sangat bersabar, berzikir dan berdoa pada Allah. Kalau kita hari ini lockdown di rumah, tapi Nabi Yunus di lockdown dalam perut ikan Nun dalam keadaan berseorangan, dan sambil mengisafi dan muhasabah diri, Nabi Yunus mengalunkan satu zikir yang popular. Apakah nama zikir itu? Saya rasa semua tahu, la ilaha illa anta subhana inni kuntu minaz zalimin ya. Yang mana kita sedar bahawa kita ni banyak bersalah pada Tuhan. Jadi adalah baik kalau kita mengambil peluang ini untuk kita sama-sama mengkoreksi dan bermuhasabah diri agar kita menjadi insan yang hebat ya. Dan ini dan saya ucapkan tahniah kepada semua pelajar sebab anda semua mengambil peluang sebenarnya untuk mengikuti program ilmu pada malam ini ya. Kerana hidup ini adalah apa yang kita pilih ya pelajar-pelajar. Kalau hari ini kita pilih untuk memperoleh ilmu, kita akan jadi orang yang berjaya dan hebat. Apa yang kita pilih menentukan kehidupan kita di masa akan datang. Dan berbalik kepada keadaan pandemik ini, hidup ini adalah ujian, dan ujian itu dihadirkan kepada orang yang kuat, orang yang tabah, dan dia akan menjadikan kita seorang yang lebih berdaya tahan. Ibarat permata di lautan, permata itu menjadi bernilai dan begitu teguh kerana henyak dengan sekelilingnya agar menjadi permata yang hebat. Jadi itulah ujiannya. Dan inilah cabaran kehidupan. Siapa di sini yang boleh baca apa yang cikgu tuliskan dekat poster ni? Boleh tak seorang baca? Baca je. Ada? Cerita Amy kan nak cuba? Okay, good Amy. Cuba baca Amy. Life is challenge, meet it. Life is a dream, realize it. Life is a game, play it. Life is love, enjoy it. Okay, good. Baik, apa yang awak faham agaknya daripada mana-mana perkataan dalam poster ini?
Aimi. Okey, tak apa. Saya kongsi dengan anda, life is challenge mean in, maksudnya hidup ni adalah satu cabaran. Kita kena jumpa dengan cabaran itu, ya. Hidup ini adalah satu impian, ya, dream. Kita ada mimpi, kita ada impian, kita ada cita-cita. Saya percaya anda semua I'll be in your room because Yeah? it's noisy and I'm nak cakap saya tak boleh buat. Siti Aimi. Sorry, saya Okay, tak apa, it's okay. Okay, jadi bila kita ada mimpi, kita ada impian, kita cuba capainya. Life is a game, play it. Bila hidup ini, game bukannya maksudnya game permainan, maksudnya hidup ini begitu indah, begitu pelbagai color. Kita raikan kehidupan ini, dan hidup ini adalah tentang kasih sayang, kebahagiaan. Kita kena enjoy dengan kehidupan ini walaupun kita diuji dengan pelbagai perkara. Kita melihatlah hikmah yang tersembunyi di sebalik ujian yang kita alami hari ini. Dan anda sebagai pemimpin, pastinya ada sebab kenapa pihak polis memilih anda sebagai pemimpin. Untuk menjadi pemimpin ni bukan sahaja kita nak pimpin orang lain, tetapi sebenarnya kita nak memimpin diri sendiri. Itu yang lebih penting. Ya, pelajar-pelajar, ya. Dan malam ni saya nak kongsi beberapa perkara bagaimana kita nak membentuk jiwa yang kuat. Bagaimana pemimpin tu, sama ada you ni pemimpin pelajar ke, pemimpin keluarga ke, pemimpin organisasi ke, bagaimana kita nak membentuk jiwa yang kuat agar bila kita ada jiwa yang kuat, jiwa yang kental, kita akan tabah untuk apa orang kata, menjadi seorang yang berdaya tahan, yang orang kata boleh menempuhi pelbagai dugaan. Dan saya nak bagi tahu kepada semua, dalam ceramah saya ini mungkin saya akan menggunakan contoh tokoh-tokoh Islam, term-term dalam agama, dan bagi anda Muslim, you all boleh kaitkan dengan kepercayaan anda masing-masing, ya. Kita anggap ini sebagai satu silang budaya yang kita boleh belajar tentang agama lain bagi yang Muslim, ya. Bagi yang Muslim, of course lah, you all akan, kita sama-sama teroka hikmah dalam agama kita. Baik. Untuk menjadi jiwa pemimpin yang kuat, pertama sekali kita kena kenal Allah, ya. Kita kena kenal Tuhan. Saya percaya kita semua hafal Asmaul Husna, nas'aluka ya man huwallah. Allah ada 99 nama, ya. Dan kalau kita ada masa pelajar-pelajar, kita cubalah menekuni nama-nama Tuhan kita, yang mana nama-nama itu melambangkan sifatnya dan melambangkan bahawa Allah sangat dekat dengan kita. Paling mudah contohnya pelajar-pelajar, kita ambil contoh Allah itu bersifat apa? Ar-Rahman, seorang yang pengasih dan penyayang. Allah itu bersifat As-Sami', maha mendengar. Jadi para pemimpin sekalian, kalau kita hari ini ada dugaan, ada cabaran, kita berdoa pada Tuhan, sesungguhnya Tuhan itu maha mendengar suara kita. Tuhan itu sangat rindukan rintihan kita. Dan pastinya setiap doa itu akan dibalas, sama ada serta-merta ataupun ditangguhkan. Apapun, Tuhan maha mendengar apa yang kita luahkan. Dan kita kena tahu contohnya nama Allah yang lain, Ar-Razzaq, Tuhan itu maha pemberi rezeki. Jadi kalau hari ini pelajar-pelajar kita rasa kesempitan, mungkin ada keluarga kita yang hilang pekerjaan, mungkin kita sukar untuk mendapatkan bekalan makanan dan sebagainya, kita terus berusaha dan berdoa kerana Tuhan tu pemberi rezeki. Allah memiliki 7 lapis langit, 7 petala langit dan bumi, yang mana luasnya kuasa Tuhan. Pastinya Tuhan ada rezeki yang disimpan untuk kita. Dan bila kita rasa berdosa, kita rasa bersalah, jadi pemimpin ni tak lari daripada buat kesilapan. Kadang-kadang kita pernah buat tersilap satu ketika dahulu. Kita pernah tersalah melakukan satu dosa pada satu ketika dahulu. Kita kena ingat Allah bersifat Al-Ghafur, maha pengampun. Yang mana dengan sifat pengampun Allah tu, insya-Allah Allah akan mengampunkan kita. Jadi para pemimpin, untuk menjadi orang yang hebat, kita kena kenal Tuhan kita. Bagi yang non-Muslim dengan kepercayaan masing-masing. Bagi yang Muslim, kita kena terkenal bahawa Allah Ta'ala sentiasa dekat dengan kita. That's why kita hari dah berusia 18 tahun, 19 tahun. Ambillah masa, Google ke, YouTube ke, untuk kita imbas kembali nama-nama Allah, makna nama-nama Allah, agar kita mengambil inspirasi dari kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dapat ke semua? Kalau dapat, Alhamdulillah. Baik, bila kita dah kenal Allah Ta'ala,
pelajar-pelajar sebagai pemimpin norma baharu ni, kita boleh mengambil inspirasi daripada tokoh-tokoh yang hebat. Sekarang ni saya nak tengok di ruangan chat ya. Di ruangan chat saya nak tanya, siapakah tokoh yang anda kagumi? Boleh tak kongsi dekat ruangan chat? Cikgu nak tengok. Sesiapa sahaja tokoh yang anda rasakan tokoh yang anda kagumi. Dan anda boleh katakan kenapa anda mengagumi tokoh tersebut. Boleh jadi tokoh itu ialah tokoh dalam bidang agama, tokoh sukan, mungkin dia ikon dalam industri hiburan, mungkin ikon dalam bidang elektronik, kejuruteraan, pemimpin Malaysia atau dunia. Sesiapa sahaja yang anda merasakan dia adalah tokoh. Siapa boleh share dengan cikgu? You all boleh bertulis di ruangan chat ya. Okey, Podi kata, betul ke saya baca Podi ni, P-O-R-D. Ya, saya minta maaf kalau saya salah sebut, canggih sangat nama awak ni. Mark Zuckerberg kata, betul, Facebook antara orang terkaya di dunia, seorang innovator dan seorang yang ringkas, tetapi beliau memberi inspirasi dalam pembangunan media sosial. Betul ya? Bagaimana Facebook beli daripada Friendster. Dulu Friendster membangun aplikasi mungkin tidak berapa berkembang, Facebook beli. Jadi menjadilah Facebook hingga sekarang ya. YDPA Malaysia, okey, thank you Syazmin. Sultan Abdullah, kita belajar bagaimana karisma beliau memimpin. Thank you. Okey, Podi kata tadi punya skill memimpin orang bawahan. Okey, Ilyas kata Sultan Al-Fatih kerana tokoh kepimpinan beliau sangat hebat. Subhanallah. Thank you Ilyas for your inspire. Thank you. You berkongsi Sultan Al-Fatih, pembuka Konstantinopel, yang mana beliau merupakan individu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Okey, Amzah Syazwan kata Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Of course baginda sangat hebat. Aiman kata Abu Bakar As-Siddiq orang pertama menerima Islam, bagaimana beliau membenarkan hujah Nabi, membenarkan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kalau hari ini tiba-tiba orang datang kepada kita, kita ni bergerak daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, mesti kita susah nak terima, tapi Abu Bakar membenarkan cerita Nabi. Amzah Syazwan kata lagi, Colonel Sanders, subhanallah, hebat Colonel Sanders ya, bagaimana beliau menginspirasikan KFC. Betul kan? Colonel Sanders ni KFC kan? Tunku Abdul Rahman, Colonel Sanders sangat menarik. Amzah, you dalam talian ke Amzah? Amzah Syazwan boleh bersuara? Cikgu Amzah lah, ni Cikgu Amzah rupanya. Okey, memang Cikgu Amzah ni hebat, patutlah. Okey, baik. Cikgu Amzah kata Colonel Sanders, ya betul. Kenapa Cikgu Amzah kata Colonel Sanders? Sebab dia memberi inspirasi bahawa kita ni jangan putus asa. Ya betul. Bila beliau banyak buat resepi tak menjadi tapi dia berusaha kan cikgu? Ya, Alright, thank you Cikgu Hamzah. Seorang cikgu yang banyak membaca. Terima kasih. Syazmin Faris ni cikgu ke pelajar? Pelajar. Okay, Syazmin yang mana? Boleh bersuara Syazmin? Saya Kenapa Syazmin memilih Tunku Abdul Rahman almarhum? Almarhum Tunku Abdul Rahman dengan berkat daripada pimpinan beliau, Malaysia dapat merdeka daripada jahayaan kuasa asing dan menjadikan negara kita yang seperti sekarang. Tanpa adanya pimpinan beliau, negara kita mungkin tidak akan merdeka seperti sekarang. Baguslah Syazmin, awak sangat pandai bercakap dan begitu pemikirannya hebat. Thank you Syazmin. Syazmin, apa cita-cita awak? Cita-cita saya sebagai seorang ahli graphic designer. Excellent. Kenapa nak jadi graphic designer Syazmin? Sebab saya minat ke arah media kreatif. Hebat. Teruskan, semoga you menjadi ikon dalam bidang yang you minati. Terima kasih Syazmin ya. Bagaimana Tunku Abdul Rahman ni seorang pemimpin yang memberi inspirasi kerana dia ada pemikiran yang hebat, menggabungkan Malaysia di Semenanjung dan Sabah dan Sarawak hingga membentuk gerbang timur. Maksudnya semua kapal-kapal daripada timur akan melalui Laut Cina Selatan. Dengan pergabungan Malaysia, Semenanjung dan Sabah Sarawak tu adanya satu geografi yang hebat. Laut Cina Selatan tu dikuasai oleh Malaysia. Hebat kan? Bagaimana pemikiran Tunku Abdul Rahman tu melangkaui zaman. Ya, itu betul. Datuk Syekh Muzaffar, the first round. Terima kasih. Irfan kata, idola saya ayah saya sebab saya nampak. Oh, subhanallah. Irfan, boleh bersuara Irfan? Ya, saya. Okey, kenapa Irfan kata memilih ayah sebagai you punya ikon? Boleh Irfan share?
sebab ayah saya bekerja sebulan dekat KL untuk nak bagi saya masuk KV. Subhanallah. Apa yang nilai yang Irfan belajar daripada pengorbanan ayah tu? Apa nilai yang Irfan belajar? Apa yang Irfan dah boleh pelajari? Sebagai anak saya terharu lah sebab saya pernah masuk KV ni, impian saya. Lepas tu ayah saya makbulkan. Saya bersyukur lah. Alhamdulillah, tahniah Irfan ya. Kalau saya menjadi ayah, ada anak seperti Irfan, saya mesti terharu sebab adanya anak yang mengkagumi ayahnya. Begitu ayah ni menginspirasi ya. Maknanya mak ayah kita banyak berkorban jiwa dan raga mereka yang kita tak mampu nak balas ya. Kalau diceritakan, kalaulah setitis susu ibu itu kita tidak boleh tukarkan dengan segunung emas pun. Begitu besarnya pengorbanan ibu dan ayah. Dan kita ni zaman remaja, kalau kita hari ini ada isu dengan mak ayah kita kena berlapang dada, kena saling maafkan. Kadang-kadang mak ayah kita juga manusia biasa. Mereka juga mungkin melakukan kesilapan dan kesalahan. Kita lah sebagai anak kena merendah diri, memaafkan mereka agar mereka juga maafkan kita. Dan kita juga kena, orang kata, ada usaha untuk membantu, menyantuni mak ayah kita. Sebagai remaja ya, para pemimpin sekalian, kalau kat rumah, janganlah kita duduk dalam bilik je. Kita kenalah keluar rumah, keluar ke ruang tamu, ke tempat masakan. Kita kena bantulah kerja-kerja rumah. Itulah antara cara kita nak berbakti pada mak dan ayah. Besar pahalanya untuk kita berbakti kepada mak ayah kita. Numi official kata Khalid Al-Walid kerana beliau adalah panglima tentera Islam. Yes. Hebat je Numi ni, orang yang celik. Numi boleh bersuara Numi? Pelajar-pelajar, saya suka nak dengar pandangan anda, suara anda sebab yang penting bukanlah betul atau salah, yang penting anda berani untuk menyatakan apa pemikiran dan perasaan anda. Numi, boleh bershare dengan cikgu? Ya, saya. Okey, Numi, kenapa, sejak bila you kenal Khalid Al-Walid ni? Masa sekolah rendah ke sekolah menengah, macam mana you boleh kenal tokoh Islam Khalid Al-Walid ni? Saya kenal Khalid Al-Walid ni masa tadika sebab ayah saya pernah cerita kat saya, dia pun idolakan Khalid bin Al-Walid kerana keberanian beliau yang mengetahui tentera Islam dalam peperangan yang menyebabkan kemenangan oleh strategi beliau. Okay, excellent. Agaknya ada tak sifat-sifat Khalid Al-Walid tu dalam diri Numi sekarang? Nak ada tu tak adalah, tapi separuh je lah keberanian tu. Good. Buktinya you berani untuk berkongsi. Tahniah Numi. Life is learning process. Thank you selamat. Life is learning process. Pelajar-pelajar boleh tak tulis dekat ruangan chat, life is learning process. Setiap masa dan saat kita belajar. Kadang kita belajar daripada kelas formal, kita belajar daripada alam sekitar, kita belajar dengan bila kita melihat TV, menonton video, life is learning process. Kita belajar daripada banyak perkara. Malah pelajar-pelajar di saat akhir kehidupan kita, kita tetap belajar untuk mengucap syahadah daripada orang di sebelah kita. That's why awal wahyu ialah Iqra, bacalah. Dituntut untuk kita belajar. Dan hari ini anda berada di KVBP adalah untuk belajar. Teruskanlah pengembaraan hidup dengan belajar. Sama ada dalam formal atau tak formal. Bila kita niat untuk belajar, insya-Allah kita akan dapat something, insight, celik akal untuk kita terus mara ke hadapan. Life is learning process. Itu very powerful. Saya dapat ini dari masa saya kat universiti. Lecturer saya selalu bagi tahu, kalau kita buat salah, kita belajar, kita bangkit kembali, kita belajar dengan proses itu kerana hidup adalah proses. Kita memang tidak menjadi hebat tiba-tiba. Untuk menjadi seorang hebat, kita mungkin akan jatuh dan bangun. Tapi yang penting ialah kita terus bangkit dan bangkit. Ingat tak kita dulu waktu baby? Pernah tak you jadi baby? Mesti dah pernah kan? Tak ada orang lahir-lahir terus berlari masuk kolej vocational. Tidak. Semua orang pernah kecil. Betul? Pernah menyarap. Pernah merangkak. Dan cuba kita ingat balik. Kita merangkak. Kita nak berdiri. Kita pernah terjatuh kan? Tapi kita tetap berusaha untuk berdiri, berjalan dan berlari. Kerana apa? Kita kuat usaha. Pernah tak kita naik basikal? Kita terjatuh. Adakah kita terus meninggalkan basikal itu? Tidak. Tetapi kita tetap mengayuh basikal dan akhirnya kita berjaya mengayuh basikal dan hari ini kita boleh naik motor dan kereta. Sebab apa? Sebab kita terus bangkit daripada kehidupan. That's why kita nak bangkit. Bangkit dari kehidupan.
Bila kita bangkit, bila kita yakin kita boleh bangun, insya-Allah kita akan terus mara ke hadapan. Boleh pelajar-pelajar ya? Okey, baik. Kita kembali kepada slide kita. Okey, inspirasi tokoh hebat. Saya gembira mendengar tokoh-tokoh anda tadi dan saya nak share dengan anda Michael H. Hart, seorang pengkaji di barat ya. Beliau membuat kajian kepada semua tokoh-tokoh dunia daripada awal kehidupan manusia hingga ke saat ini. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa manusia yang paling berpengaruh di dunia ini adalah Nabi Muhammad SAW bagi yang Muslim. Saya rasa yang non-Muslim berkenal ya. Muhammad SAW seorang yang hebat ya. Dan bukan sahaja Michael H. Hart kata, tetapi ia diperakui oleh Mahatma Gandhi, seorang tokoh kemerdekaan India, Sir George Bernard, yang menyatakan bahawa Muhammad SAW ni seorang ikon yang wajar dicontohi. Dan kalau kita lihat tuan dan puan ya, orang yang paling diuji di dunia ini, siapa agaknya? Cuba kita fikirkan kehidupan kita. Hari ini kita mungkin diuji, kawan kita diuji, semua orang diuji. Tapi cuba fikirkan, pernah tak kita diuji dengan lahir-lahir, bapa telah tiada, lahir dalam keadaan yatim, kemudian berumur 6 tahun, ibunya meninggal, yatim piatu ke umur tadika dan yatim piatu, dijaga oleh atuknya. Umur 8 tahun darjah 2, atuknya pula meninggal, dijaga oleh bapa saudaranya. Dijaga oleh bapa saudaranya pula, anak ramai telah bekerja mengembala kambing sejak sekolah rendah. Sekolah rendah telah bekerja mengembala kambing untuk menyara keluarga dan sebagainya. Begitulah hebatnya. Dan kemudian berkahwin dengan Sayyidah Khadijah. Berkahwin, anaknya ramai yang meninggal kecuali Sayyidah Fatimah. Subhanallah. Itulah dia bagaimana kita ambil inspirasi daripada tokoh yang bernama Muhammad, yang mana beliau ni bukan sahaja pemimpin agama tetapi pemimpin politik, pemimpin ekonomi dan pemimpin untuk hubungan antarabangsa. Ya tuan-tuan, kita ambil belajar. Bila kita belajar sejarah manusia hebat, kita akan lebih berjiwa besar. You all boleh baca pelbagai tokoh-tokoh di dunia ini. Bacalah buku. Saya ni suka membaca sebenarnya, dan membaca adalah satu terapi. Dan kalau you all ada masa, you all baca konten atau bahan yang baik. Bukan saja you all baca Twitter, IG, Facebook ke itu saja, tetapi you all bacalah bahan-bahan yang membina dan merasa minda. Boleh je Google, you all boleh mencari bahan-bahan yang positif. Ya, saya nak bagi contoh ikon kedua dalam bidang sukan. Kenal tak siapa ni? Michael Jordan. Siapa yang pernah tengok dia bermain? Ataupun siapa di sini orang sukan? Boleh tak saya tengok? Ada tak di sini seorang atlet? Siapa? Boleh tak tulis saya atlet bola, saya atlet bola tampar, saya atlet badminton? Boleh tak share kat cikgu? Ada tak dalam 63 orang merupakan pemimpin ataupun seorang atlet di sekolah ataupun atlet di kolej? Ada? Rushdi Hakim, atlet rugby. Hebat. Rushdi, boleh munculkan diri anda? Ya saya. Rushdi, apa disiplin yang paling penting menjadi seorang pemain rugby? Dia kena selalu turun training, disiplin, on time. So dia macam tak boleh nak putus asa awal lah. Jangan give up terlalu awal. Kenapa disiplin sangat penting walaupun bersukan, Rushdi? Sebab kalau tak ada disiplin, kalau dalam rugby, dia kena perlu badan yang solid lah untuk main. So kalau tak ada disiplin waktu training, dia jadi macam orang yang dia jadi badan dia tak solid dan cepat kalah lah waktu tournament nanti. So waktu kat situ nanti dia akan buat the whole team down. Alright, excellent Rushdi. Jadi Rushdi dah share pentingnya disiplin dalam sukan rugby tadi untuk menjadi atlet yang berjaya. Saya tanya Rushdi lah soalan terakhir ya. Macam mana pula pentingnya disiplin pada seorang pemimpin? Dia kena mempunyai perasaan tanggungjawab yang besar, membuat keputusan yang betul. Betul, Rushdi. Dan Rushdi sekarang pemimpin untuk apa ya? MVP, Majlis Perwakilan Pelajar. Wah, subhanallah. Seorang
memang molek awak jadi seorang MPP. Nampak di situ ada ciri-ciri pemimpin ya, bertanggungjawab, amanah, laksanakan tugas. Thank you Rashidi. You all janganlah takut untuk share, takut kena soal. Jangan takut. Kita kena terbuka berkongsi. Kalau you all tak bersedia tak apa ya. Okey, Venom kata saya atlet olahraga. Venom, boleh munculkan diri anda? Cikgu nak borak-borak. Venom, olahraga apa yang awak ni yang hebat? Sepanjang dekat sekolah lama, sebab masa saya masuk kolej vocational, saya tak sempat lagi nak join sukan dekat kolej ni sebab saya baru tahun 2. Pengalaman saya sebagai atlet olahraga dalam acara 400 meter. Nama awak memang Venom ke? Tak, tu just nama untuk Google. Saya tak suka letak nama betul saya. Nama saya Dayana, cikgu. Subhanallah, sedap nama Dayana. Penat mak ayah fikir nama kamu Dayana. Okey, Dayana. Sejak bila kamu kenal bakat kamu dalam bersukan? Sejak saya 5 tahun. 5 tahun? Siapa yang Ya. teroka bakat awak? Cikgu sekolah tadika. Subhanallah, tuan-tuan. Okey, terima kasih Dayana atas perkongsian. Kalau saya kira dari 5 tahun awak dah bersukan, maknanya sampai sekarang lah. Sampai sekarang ke jadi atlet? Ya, cikgu. Excellent Dayana. Teruskan Dayana. Saya harap lepas ni Dayana gunalah nama Dayana. Venom. Kesedap nama Dayana tu. Okey, baik. Terima kasih Dayana berkongsi. Baik, tuan-tuan ya. Manusia ni unik. Boleh tak tolong taikkan sekarang? Manusia ni unik. Okey, semua orang ada bakat yang berbeza. Tadi kita dah jumpa orang yang bakat bersukan. Ada orang bakat dalam mengacarkan radio. Ada orang bakat dalam bidang kepimpinan. Ada orang berbakat dalam kejuruteraan, elektrik. Manusia tu unik. Semua orang ada bakat. Macam tadi Venom ataupun Dayana, dia jumpa bakatnya ketika 5 tahun. Beruntung Dayana sebab dah teroka potensi dirinya seawal usia 5 tahun. Ada orang yang baru jumpa potensi dirinya berumur 30 tahun. Ada orang sampai sekarang tak jumpa potensi diri anda. Jadi pelajar-pelajar, kita semua ada potensi yang hebat. Ada X factor. Cakap X factor. Bukan kumpulan X factor. Kita semua ada X factor. Ada kekuatan tersendiri. Kerana manusia itu unik. Sebagai pemimpin, anda tak perlu bandingkan diri anda dengan orang lain. Tetapi bandingkan diri anda hari ini dengan hari semalam. Apa dia? Bandingkan diri anda hari ini dengan hari semalam. Pastikan hari ini lebih baik daripada hari semalam dan pastikan hari esok lebih baik daripada hari ini. Tulis dekat ruangan chat ni supaya anda dapat apa info. Thank you Emma Shafto, Numi Official, Cikgu Amta, thank you Rushdi. Tulis, bila you all tulis, you akan lebih ingat ya. Sebab proses pembelajaran, bila kita share dengan kawan, kita akan ingat 90%. Bila kita ajar kawan, 90%. Bila kita tulis, 50%. Jadi, that's why cikgu galakkan, apa you dapat daripada talk saya pada lain, tulis sahaja. Sebab ingat, cikgu kata, life is learning process. Pembelajaran bukan sahaja apa yang cikgu cakap dalam slide, apa yang awak dengar, tapi apa yang awak dapat daripada pendengaran anda, penglihatan anda. Tapi what you get from this slot, tolong tuliskan dalam ruangan chat. Sebab cikgu seronok nak baca komen anda, maklum balas anda. Dan bila anda tuliskan, anda akan recall sendiri. Pelajar, manusia unik. Dan kerana manusia unik, cikgu nak minta tolong anda semua. Boleh tak sekarang tuliskan di ruangan chat apakah keunikan diri anda? Ya. Apa sahaja. Agak-agaknya apakah X factor diri anda? Boleh tuliskan. Cuba cari, gali. Agak-agaknya apa? Ada orang pandai menyanyi, ada orang tengok sekarang suara sumbang pun dah menjadi masuk TV. Nampak tak? Ada orang pandai menukang, mekanik, panjat pokok, lompat galau, whatever. Bakat yang you ada. Jangan merendah diri. Semua orang perlu bukan jual diri. Perlu jual potensi dan bakat anda. Hari ini DJ radio bercakap je gaji RM15,000. Dia tak tengok SPM apa, tapi bakat di dalam bercakap, mengacara contohnya. Bakatnya dalam bidang elektrik contohnya. Semua orang ada bakat. Mungkin saya pandai bercakap, tapi saya tak pandai seperti anda yang pandai graphic design dan sebagainya. Okey, saya nak baca. Irfan Hakimin kata, pandai memasak, subhanallah, tahniah pandai masak, teruskan. The way of thinking, okay, Zinkin, maknanya mungkin awak ni seorang kreatif, you ada pemikiran tersendiri, teruskan, teroka diri anda. Syazmin kata, keinginan untuk belajar, excellent.
Orang yang nak belajar ialah orang yang hebat. Sebab apa? Selagi kita nak belajar, kita akan perbaiki diri kita. Good at singing and sport. Bagus Dayana, suka menyanyi. Okey, tak sabar dengar. Zin kata mindset juara. Okey, Zin Ken ni boleh jadi motivator sebab dia mindset juara. Excellent. Okey, Numi kata yesterday history. Wow, hebat Numi. Bukan calang-calang. Okey, agree. Thank you Siti Aimi. Masyita kata boleh melukis. Hebat Masyita. Lepas ini lukis dan tampal di bilik anda. Okey, Masyita, boleh masukkan diri anda? Boleh ke berkongsi Masyita? Ya, saya. Masyita, awak suka lukis apa? Kartun. Kartun apa yang awak suka? Anime. Excellent. Sejak bila awak suka melukis kartun? Darjah 2. Wow, awak ada apa-apa karya tertentu yang awak hasilkan? Tak lagi lukis saja-saja je. Awak ada terfikir ke nak buat komik Masyita? Tak lagi, tapi saya tak pandai lukis komik. Okey, tak apa Masyita. Awak ada bakat melukis, cuba awak bangunkan satu karakter dan awak buat jalan cerita. Ataupun buat anime poster tentang orang kata good words, motivasi yang memberi inspirasi Masyita. Kembangkan bakat awak yang boleh melukis itu. Saya suka Masyita sebab pandai melukis, sebab tak semua orang pandai melukis. Kalau boleh Masyita nanti di hujung rancangan share dengan kawan-kawan lukisan kamu. Okey. Numi Eman kata boleh berbahasa Cina. Eman Syafto, boleh ke bersuara sekarang? Assalamualaikum. Salam. Apa nama sebenar awak, Aiman? Aiman Syafiq. Aiman Syafiq, sedap nama Aiman Syafiq. Macam ni Syafko pula ni, Aiman Syafiq. Dulu kawan panggil Syafto. Okay. Baik. Aiman, macam mana Aiman boleh pandai cakap bahasa Cina? Mandarin? Dari kecil saya sekolah tadika Cina. Okey, mak dan ayah kamu Chinese ke? Melayu. Okey. Aiman boleh cakap Cina sikit? Mandarin sikit? 大家好，我名叫艾曼。 pandai Aiman. Okey, thank you Aiman. Teruskan. Boleh buat kelas lepas ni. Aiman pemimpin apa? Majlis Esko Kolej Udama. Hebat Aiman, subhanallah. Bakat bahasa tu luaskan untuk berdakwah, untuk menulis, buat FB live bahasa Cina. Sangat menarik. Okey, tahniah Aiman. Numi kata boleh faham bahasa Jepun still learning. Boleh tolong mama, hebat. Boleh buat baju. Confident level tinggi. Danish mana Danish? Boleh nak tengok muka sikit Danish? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang menyebabkan kamu kata kamu ada confident level tinggi? Boleh share dengan cikgu Danish? Boleh buka kamera tak Danish? Dah buka dah ni. Okey, baru nampak Danish. Okey. Saya tak tahu nak kata macam mana. Sometimes saya punya confident tu tak terkawal lah. Terlebih confident. Contoh? Contoh macam macam mana nak cerita Masuk pertandingan ke, pandai berpidato ke? Saya setakat ni tak pernah masuk mana-mana pertandingan. Mungkin daripada segi talking daripada segi bercakap di halayak ramai. Sangkut pula. Daripada segi cakap macam tu mungkin lah. Dari situ lah saya punya confident level saya tinggi kat situ, cakap depan orang kan. Itu je lah kot saya rasa yang saya ada dalam Danish pandai bercakap di hadapan orang ramai? Boleh wow. Pernah jadi pengacara majlis? Pandai. Okey, Danish tahu tak antara ketakutan manusia di dunia ini adalah bercakap di hadapan? Oh, ya ke? Ya. Dan Danish dah buktikan Danish menjadi orang yang hebat kerana berani bercakap. Dan Danish perlu selahkan bakat Danish dengan memasuki pertandingan, banyakkan lagi berucap untuk memberi inspirasi kepada orang lain. Okey. Danish, boleh tak bagi sedikit nasihat kepada saya dan kawan-kawan pada malam ini? Apa nasihat yang awak nak sampaikan? Nasihat Nasihat sebenarnya saya yang nak minta nasihat. Apa Danish? I like to hear your advice. Boleh kongsi sesuatu? Okey. Nasihat kepada semualah termasuk diri saya. Kita jangan terlampau letakkan satu level ataupun satu benteng dalam diri kita untuk terus ke atas.
Sebaliknya kita kena berusaha untuk pecahkan dalam zon selesa kita. Boleh faham tak? Boleh. Terima kasih Sebab Danish. kebanyakan orang sekarang ni dia macam duduk dalam kawasan zon selesa, dia tak boleh nak pergi jauh tau. Sedangkan dia ada bakat dan kelebihan tapi dia tak nak usaha. Untuk pergi satu, ya? Danish pernah bagi talk dekat sekolah rendah? Tak pernah lagi. Danish, lepas ni buat program CSR, cari sekolah rendah, buat satu kelas untuk motivasi ke, setengah jam pun tak apa. Bagi inspirasi kepada pelajar-pelajar sekolah rendah. Kemudian pergi sekolah menengah, and then kemudian kepada rakan sebaya sebab awak ada bakat dalam bercakap. Baik, insyaAllah. Terima kasih. Dan saya suka point Danish tadi, kita boleh ambil iktibar semua. Dia kata keluar daripada zon selesa. Betul ya? Kalau kita ambil ibrah daripada sirah Nabi Muhammad, Nabi keluar daripada zon selesa baginda, keluar ke Madinah sebab untuk menjadi lebih hebat. Dan hakikatnya orang yang berhijrah ialah orang yang berjaya. Orang yang berhijrah dia ada daya tahan yang kuat. Mungkin hari ini yang di KVBP ni datang daripada pelbagai tempat, bukan sahaja di Pulau Pinang. Betul ke Danish? Betul. Daripada mana paling jauh? Saya dari Johor. Wow. Tengok, dari Johor terbang ke Penang. Perlukan satu penghijrahan dan keberanian. Okey, tahniah Danish. Okey, Danish nak say something kepada kawan-kawan ke sebelum saya pergi ke next slide? Setakat ni tu je lah. Terima kasih. Alright. Okey, terima kasih Danish. Okey, baik. Saya bacakan lagi komen. Step outside from your comfort zone. Okey, terima kasih. Syazmin kata saya half Chinese tapi tak boleh cakap Mandarin. Tak apa, boleh belajar. Life is learning process. Kawan-kawan sekalian. Okey, saya teruskan ya. Okey, inilah Michael Jordan. Semua orang kenal dia hebat sukan, tapi rupa-rupanya dia pernah dia reject daripada basket team dia. Dia pernah lari rumah, dia pernah menangis, pernah sedih, pernah kecewa. Tapi dia ikon dan legenda. Sebab dengan jatuh dia tidak tersungkur, tapi dengan jatuh dia bangkit kembali. Kita tengok Walt Disney. Saya rasa semua orang pernah tengok Mickey Mouse waktu kecil-kecil dahulu ataupun sekarang ya. Seorang yang terkenal, pelbagai produk, dia pernah dipecat daripada kerja di company surat khabar. Dia pernah jatuh kan, tapi dia bangkit. Tulis sekarang #bangkit. Tulis #bangkit. Kita kena bangkit daripada kehidupan kita ya. Hari ini kalau kita bukan sesiapa, tidak mengapa. Semua orang bermula daripada zero to hero. Kalau hari ini anda jadi pemimpin, aku tidak ada apa-apa. Anda hari ini ada menjadi pemimpin kerana orang lain melihat bakat anda. Gilap. Walaupun apa potensi anda, sama ada anda eskul akademik ke, ketua kelas ke, bendahari ke, gilap potensi diri anda. Jangan persisakan diri anda. Semua orang lahir di dunia ini bersebab untuk menjadi khalifah, orang yang hebat, orang yang memberi inspirasi pada orang lain. Minta maaf lah ya anak-anak saya ni. Okey, baik. Albert Einstein, antara orang diiktiraf IQ yang tinggi di dunia. He was able to speak until 4 years old. Dan cikgunya pun tak larang ajar dia. Tapi dia seorang hebat penerima Nobel dalam teori fiziknya sebagainya. Dan kita semua kenal dia. Okey? Dan kita melihat bagaimana Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ni kalau sejarah Presiden US ni, Abraham Lincoln ni antara presiden yang berpengaruh sepanjang sistem kepresidenan di US. Sehingga kalau kita masuk ke rumah-rumah, akan di rumah pentadbiran mereka akan ada patung Abraham Lincoln. Betapa mereka begitu terpesona dengan aura. Beliau juga pernah gagal dalam hidup, Abraham Lincoln ini. Beliau juga pernah sedih. Beliau juga pernah kalah pilihan raya. Tetapi itu bukan penghalang untuk dia bangkit. #bangkit. Jadi kita kena bangkit daripada kehidupan kita, pemimpin ya. Kalau kita berjaya bangkit, bangkitkan kawan-kawan kita. Hari ini mungkin kawan-kawan kita ada yang mungkin lelah, lemah, lesu, bimbang, takut, risau. Kita bagi kebangkitan pada mereka. Dan lagi kerana pandemik ni menyebabkan kadang-kadang kita sedikit lesu mungkin. Kita bagi support kawan-kawan kita dan diri kita juga. Ya, pelajar-pelajar sekalian. Dan Nasir Bukhari ya. Bagaimana beliau hari ini antara billionaire di Malaysia, jutawan di Malaysia ini. Jutawan di Malaysia. Beliau orang biasa, tiada apa-apa, tetapi beliau berniaga dan berusaha dan dia mengamalkan satu prinsip, iaitu dia suka bersedekah. Suka bersedekah. Saya ingat lagi ada peristiwa dia mendapat gaji pertama separuh atau semua, saya tengok separuh kot daripada gaji dia, dia sedekahkan pada orang susah sebab dia mengikut nasihat daripada emak dia.
Jadi kita kena suka bersedekah. Tulis suka bersedekah. Thank you Syekh Hamzah, suka bersedekah. Kalau tak mampu bersedekah RM10, sedekah RM1. 10 sen. Ada banyak cara. Kalau you all buka FB ke Twitter ke, banyak sangat akaun-akaun. Bantulah apa kita mampu. Sekarang ada kempen kibar bendera putih dan sebagainya. Kita bantu apa kita boleh. Sebab sedekah ni akan membuka rezeki, ya. Membuka rezeki. Kalau tak boleh bagi banyak, sedikit pun jadilah. Tokoh kedua Al-Ihsan, ya. You all kenal Al-Ihsan? Mestilah kenal kan? Kalau atlet lagi-lagi kenal. Pembuka butik sukan, ya. Ada 59 butik sukan. Walaupun waktu pandemik sekarang masih boleh sustain dengan keadaan yang mencabar sekarang. Apa formula dia? Dia daripada dulu sampai sekarang, dia menjaga solat 5 waktu. Dia jaga mak dan ayah dia, bagi zakat dan bagi sedekah. Nampak tak? Kalau kita jaga benda basic, jaga agama, jaga mak ayah, suka tolong orang, insya-Allah kita akan dipermudahkan. Itulah dia resepi menjadi seorang pemimpin. Hari ini anda diamanahkan menjadi seorang pemimpin pelajar, anda ada peluang untuk berbakti pada orang lain, untuk tolong orang lain, untuk tolong diri anda, tolong diri anda untuk bangkit, untuk gila potensi diri anda. Ya. That's why kita kena tahu bahawa kita ni ada potensi diri untuk bantu orang lain dan untuk bantu diri sendiri. Okey, baik. Tun Abdul Razak, seorang Perdana Menteri Malaysia yang ke berapa? Soalan cepu cemas. Okey. PM Tun Razak, PM yang ke berapa? Ketiga. Kedua. Kedua. Pandai yang kedua. Tak apa, lagi seni proses. It's okay. Baik, kita tengok macam mana Tun Abdul Razak membina negara selepas merdeka. Saya rasa semua pemimpin hebat dia. Daripada dulu sampai sekarang, semua pemimpin ada ujian dia dan semua pemimpin ada kehebatan masing-masing. Saya percaya itu. Dan macam mana Tun Abdul Razak meninggalkan legasi. Hari ini Tun Abdul Razak telah tiada. Tapi legasi perjuangan beliau, kewujudan MARA, saya adalah staf MARA, FEKRA, UDA, Petronas, RISDA adalah hasil perjuangan beliau. Bagaimana beliau memulakan hubungan dengan China, Republik China, legasi beliau. Dan itulah sebenarnya kita hendak menjadi pemimpin, menjadi orang yang meninggalkan bakti kepada orang lain. Saya nak tanyalah anda semua, kalau hari ini anda meninggal dunia, agak-agaknya apa yang anda nak orang sebut pasal anda? Cuba fikir balik, kalau hari ini aku meninggal, aku pergi, kenapa agaknya, apa yang anda nak orang sebut tentang anda? Cuba fikir balik, nak orang sebut kebaikan anda, keburukan anda, atau apa? Itu kena tanya balik. Contohnya, Rushdi ni dulu seorang yang baik, dia suka tolong orang, contoh. Aiman Syafiq ni dulu seorang yang budiman, cakap elok, sopan santun, berbudi bahasa, contoh. Fauzi ni seorang yang suka tolong cikgu. Agak-agaknya kalau kita pergi hari ini, kita meninggal dunia, apa orang akan cakap pasal kita? Itulah kita kena berbudi dan berbakti kepada diri dan orang lain. Okey, baik. Tak nampak slide? Dah nampak belum? Tak apa, nampak Kalau tak nampak, beritahu cikgu. Okey, sekarang cikgu dekat BG Habibie. Nampak tak? Nampak kan? Okey. You all kenal tak BG Habibie ni siapa? Presiden Indonesia. Pandai. Siapa yang bercakap tu? Saya. Yelah, saya siapa? Zin Kin. Macam mana sebut nama awak? Zin Kin ke? Nama sebenar Alif, guna email yang Alif, Masya Allah. Alif yang tadi kata ada pemikiran yang luar biasa. Okey, Alif, apa yang awak kenal tentang BJ Habibie ni agaknya? Yang saya dapat tahu, dia IQ dia tinggi setaraf Albert Einstein. Okey. Dan dia Presiden Indonesia yang tu je macam tu. Okay, good. Cikgu hari ini impress dengan anda semua ya. Daripada respon anda, saya nampak anda semuanya banyak membaca, ada pengetahuan yang baik. Saya rasa KVBP batch kali ini ada barisan pemimpin yang hebat.
untuk menggegarkan dunia online, bukan dunia, dunia di KVP dan di sekitarnya, insyaAllah, ya. Baik, kalau saya boleh kongsi B.J. Habibie ni, sejak dari kecil dia suka main kapal terbang, ya. Mendapat inspirasi dari bapaknya. Daripada kecil dia nak bina kapal terbang. Tahu tak kenapa? Cuba teka, cuba kita cikgu, kenapa B.J. Habibie nak bina kapal terbang daripada kecil, nak bina kapal terbang? Sebab apa? Cuba je, salah tak apa. Adakah sebab dia seorang lelaki suka main roket? Kenapa agaknya dia suka main kapal terbang? Dia nak bina kapal terbang di Indonesia. Sebab apa? Dia nak tengok pemandangan. Okey, bagus. Saya tengok pemandangan. Lagi? Saya tak pasti lah yang info yang saya dapat ni. Tapi saya rasa waktu kecil, saya tak pasti sama dia orang susah ataupun tak. Tapi dia dapat tahu yang Indonesia mempunyai banyak kawasan kan. So dia nak ada kapal terbang untuk gabungkan semua negeri, kawasan-kawasan tu. Okey, Rushdi ke jawab tadi? Yes. Okey, Rushdi, tahniah 100 bintang. Baik ya. Lihat bagaimana orang yang berjiwa besar. Kalau boleh kita pun berjiwa besar seperti ini, ya. Bagaimana walaupun dia kecil, dia tengok peta Indonesia. Cuba tengok peta Indonesia yang di skrin sekarang. Indonesia dibina oleh jutaan pulau, ribuan pulau di sekitarnya. Dan kalau Malaysia ni, kita adalah daripada tanah besar Asia sampai ke Semenanjung. Dan ada Sabah Sarawak di belah sana. Tapi Indonesia adalah negara kepulauan. Dan dia nak bina kapal tu sebab dia nak mudahkan warga Indonesia untuk ke pulau-pulau. Dia nak orang mudah untuk akses ke sana ke sini. Nampak tak jiwa besar dia? Dan akhirnya beliau belajar di Jerman, hasilkan teori sendiri di Jerman, dan balik Indonesia, beliau berjaya menghasilkan pesawat buatan Indonesia. Yang mana B.J. Habibie antara pemain karakter atau individu utama yang menjayakan projek ini. That's why memang B.J. Habibie seorang ilmuwan dan negarawan di negara sana, dan beliau telah meninggal dunia tahun lepas ke 2 tahun lepas, ingat saya, ya. Dan bukan sahaja seorang pemimpin dunia, tapi juga seorang suami yang penyayang, ayah yang penyayang. Itu nak 10.30. Okey, ayah ada live sekejap. Okey, clear Jadi kita nak begitu. Baik. Jadi besarkan impian kita. Dan pelajar-pelajar sekalian, bila kita dah ambil inspirasi daripada tokoh-tokoh ini, kita akan belajar bahawa wow, rupa-rupanya banyak orang-orang iktibar yang kita boleh ambil bila kita kenali tokoh-tokoh kita ni. Betul kan? Jadi sekarang cikgu nak minta tolong anda semua share di ruangan chat. Cikgu dah bercakap lebih kurang hampir 50 minit rasanya. Apa yang awak belajar hingga saat ini? Boleh tak tolong share what you learn from our slide today? Apa yang awak belajar daripada perkongsian cikgu ni? Podi kata semua orang ada bakat sendiri. Thank you Podi. Tulis je apa saja, apa yang anda belajar. Buat refleksi kejap, apa yang anda belajar sehingga saat ini. Learn to embrace the true color in ourselves. Betul Alif, thank you. Syukur Hamzah kata belajar secara online. Thank you Syukur Hamzah. Belum dengan Tuhan Syazmin, just be yourself, situ Suhana, Remy, love yourself, cantik. No Darwish kata, I'll always look for the positive in everything. Excellent Darwisha. Saya, Eman kata, ikut resi padi. Oh subhanallah. Saya nak bagi tahu, resmi padi makin tunduk makin berisi, bukannya makin tunduk merendah diri, tak confident, tidak. Maksudnya apa? Dia kenal diri, dia kenal orang lain. Itu yang kita nak, yes. Okey, kejap, baik. Believe in yourself, Dayana kata. Syairul kata, kalau tokoh tak kenal. Hebat. Jadi, bila you all selalu suka belajar, kalau tengok movie pun, you akan dapat something. Kalau you dengar lagu, you dapat something. Sebab bila kita niat untuk belajar, kita akan dapat something. Sama ada secara langsung ataupun tak langsung. Mungkin daripada borak-borak ini pun sebenarnya kita sedang belajar sebenarnya. Kita belajar tentang kehidupan, tentang nilai, tentang kemanusiaan, tentang kepimpinan dan sebagainya. Ya? Baik, kita pergi kepada slide. Okey,
Cikgu nak mengajak anda semua pergi tadi kita dah pertama kenal Tuhan, yang kedua kita ambil inspirasi daripada tokoh-tokoh, daripada tokoh agama, pemimpin Nabi Muhammad, tokoh-tokoh moden, tokoh-tokoh seantero dunia. Cikgu nak pergi ke elemen yang penting, iaitu pupuk syukur dan sabar. Syukur dan sabar ni dua elemen penting dalam kehidupan kita, ya. Cuba tengok gambar ni, gambar ni lah cantik sekali. Saya Google kat internet. Kadang-kadang kita selalu lihat kita inginkan apa yang orang lain dapat, tapi kita lupa apa yang Tuhan beri pada kita. Jadi sebenarnya kadang-kadang apa yang berlaku dalam diri kita ni ada hikmah dan ada benda yang tersirat tersurat, ya. Dan kita ni akan bahagia bila kita bersyukur, dan kita ni akan bahagia bila kita boleh bersabar apabila menerima ujian. Sebab pelajar-pelajar, bahagia tidak bersyarat. Semua orang berhak untuk bahagia. Bahagia bukan semestinya bila you kaya, bila you pandai, bila you dapat girlfriend yang cantik, ada badan yang sadar, ada kulit yang putih. Tetapi bahagia ialah bila kita terima diri kita, bila kita terima orang lain, bila kita bersyukur apa yang kita ada, bila kita boleh menerima diri kita sendiri. Itulah kebahagiaan pelajar-pelajar. Powerful tak? Okey, jadi cikgu nak tanya diri anda, apakah perkara yang anda syukuri pada hari ini? Boleh tak share dengan cikgu? Hari ini, hari dalam sejarah diri anda daripada pagi bangun tidur hingga saat ini, boleh tak share dengan cikgu dan kawan-kawan dalam ruangan chat? Cikgu harap semua orang kongsi apakah perkara yang anda syukuri pada hari ini. Boleh share sekarang? Silakan. Okey, Fiamuna, Syazman kata masih bernafas. Share apa yang you syukuri. Fikir-fikir. Lagi banyak lagi bagus. Tulis 3, 4. At least satu pun tak apa. Apakah perkara yang anda syukuri pada hari ini? Masih ada keluarga, masih ada mak ayah. Aina kata, Numi kata masih ada mak ayah di sisi. Masya Allah. Aiman kata bersyukur dia beri kesempatan melihat, mendengar, dan ini betul, ya. Bersyukur. Ilmu. Okay, good, excellent. Tulis lagi, apa lagi nikmat? Sebab la in syakartum la azidannakum, lagi banyak kita bersyukur, lagi banyak kita menyebut nikmat Tuhan, kita akan diberi lagi banyak nikmat. Sebab itulah bila kita berdoa pun, kita mulakan dengan puji-pujian. Segala puji bagi Tuhan, alhamdulillahirabbil alamin. Kita puji Allah baru kita minta, kan. Aina kata makan tempat tinggal. Syazmi kata belajar perkara baru. Still have others love me, say Islam. Fikri teori William Glazer kata manusia ni akan bahagia bila rasa disayangi dan dapat menyayangi. Love and belonging. Betul, ya. Dapat ilmu baru. Okey. Masih dikurniakan rezeki, nikmat kesihatan. Syahir kata, Budris Nazmi kata banyak ilmu menarik saya dapat belajar hari ini. Masyita kata dapat melihat mak ayah senyum. Masya Allah, tahniah pelajar-pelajar, ya, kerana dapat kongsi kepada rakan-rakan. Cikgu harap sangat kita ada 68 orang dalam grup ini. Tolonglah share sikit apakah perkara yang anda syukuri hari ini. Kalau anda tak dapat nak suarakan, tulis di ruangan chat apa perkara anda syukuri. Sebab bila kita tulis dia, kita akan lebih sedar dan lebih aware. Rupa-rupanya di badan kita ni ada satu anggota yang sangat mahal. Kita ada brain, akal fikiran. Saya nak tanya anda semua, kalau anda keluar pagar rumah anda, tiba-tiba ada orang minta, boleh tak you sedekahkan mata you, I akan bagi you 10,000. Adakah you nak bagi mata you? Kalau ada kata, boleh tak you bagi buah pinggang you, I akan bayar 50,000. Kita mampu nak bagi ke? Rupa-rupanya anggota panca indera kita ini pun satu anugerah yang tidak ternilai harganya, yang tak mampu terbayar. Anugerah pemandangan, anugerah mata yang kita terima hari ini. Kalau lah ada orang nak bagi kita 1,000,000, I bagi you 1,000,000, you bagikan 2 pasang mata you pada I. Adakah you, tanya diri you sendiri, you nak bagi tak? Sebab tu saya bagi tahu anda, kalau hari ni anda rasa tak ada apa-apa, cikgu, saya tak ada apa-apa cikgu, saya tak ada nilai cikgu. No, look yourself. You ada benda yang bernilai dalam diri you. Panca indera you, anggota badan you, buktikan you adalah seorang yang luar biasa. Okay. Zain kan kata mampu syukur bertahan dan satu kali. Betul. Betul Alif. Situasi sekarang bukan mudah.
That's why banyak kes-kes kesihatan mental, dan saya yakin dalam kalangan anda pun mungkin ada yang terganggu emosi atau pelbagai faktor. Jadi kalau emosi kita terganggu, kita dapatkan sokongan ya. You all boleh telefon kaunselor, boleh telefon Syarif Amzah, telefon saya pun boleh telefon secretary, boleh dapatkan bantuan profesional, telefon cikgu, telefon kawan-kawan. At least you berkongsi rasa. Jangan simpan seorang-seorang ya. Kita kena berkongsi. Kongsi dengan orang yang anda percaya. Jangan kongsi dengan mulut tempayan. Masuk hari ini, esok keluar dekat semua media sosial. Bila kita berkongsi dengan orang kita percaya, kita akan rasa lebih lega. Dapatkan sokongan ya, dapatkan sokongan kalau anda mengalami isu gangguan, keresahan, kebimbangan dan sebagainya. Bila anda mengalami satu gangguan emosi, itu bukan petanda anda lemah, tetapi itu adalah anda sedang melalui proses kehidupan. Life is learning process. Mungkin Tuhan nak kita belajar merasai rasa kecewa, rasa marah, rasa sedih, rasa bimbang. Pengalaman merasai perasaan itu akan menjadikan kita lebih kuat dan tabah. Kalau hari ini anda terganggu emosi, it's okay, accept that feeling, terima perasaan itu, uruskan perasaan itu, kawal perasaan itu, katakan pada perasaan anda yang mengawal perasaan anda. Dan tanya diri anda, apa yang anda nak daripada perasaan itu. Mungkin hari ini anda mengalami kesedihan. Boleh sedih, terima perasaan sedih itu, cuma jangan terlalu bersedihan. Tanya diri anda, apa yang aku nak daripada kesedihan ini. Okay? Baik. Saya nak baca komen, saya berceramah. Okey, baik. Fikri kata kalian soal dalam buku, saya tengok baca kalian, saya tengok bagus Fikri. Betul, inilah life is learning process. Kita kadang-kadang belajar daripada pengalaman orang lain, kita belajar daripada cerita kawan kita belajar daripada penulisan kawan kita. Dan tuan-tuan, hari ini kalau kita bercakap benda yang baik, kita menulis benda yang baik dan orang lain terinspirasi untuk mencontohi tulisan kita, perbuatan kita, kita dapat saham kebaikan. That's why saya nak mengajar anda semua, kalau you all tulis kat ruangan chat, kalau you all menulis di media sosial ke, bercakap, cakap dan tulislah benda yang baik-baik yang memberi inspirasi kepada orang lain. Kalau tak ada benda yang baik you all nak cakap, baik diam. Kalau tak ada benda yang memberi manfaat pada orang lain, diam lagi baik. Janganlah cakap benda yang menyakitkan hati orang lain, sebab buruk padanya. Telajak perahu boleh diundur, telajak kata sambung. Okey, baik. Pandai Putri Nazmi. Okey, saya baca sekejap Irfan kata bersyukur saya dapat makan. Emin kata sayang semua, Allah semua, bersyukur sekali Ilyas. Zinkin kata bersyukur bangun bertahan. Lagi apa? Tidak mampu, okey betul, bersyukur makan tempat tinggal. Excellent, dapat ilmu baru. Fatini kata, Aisyah kata diberikan rezeki. Darwish kata bersyukur everything happen, baik dan buruk membentuk dia. Betul ya. Darwish dan semua, Darwishah ya. Kita ni dibentuk daripada banyak aspek, antaranya gaya asuhan, antaranya persekitaran, antaranya faktor genetik ya. Jadi sebenarnya jangan menyesali takdir anda. Oh, saya menyesal dulu. Okey. Kita ambil iktibar daripada apa yang berlaku dan pandang pada masa hadapan. You all nak tahu tak apakah pencuri kebahagiaan? Siapa nak tahu apakah itu pencuri kepada kebahagiaan? Kalau nak tahu tulis, saya nak tahu. Kalau tak nak tahu, syukur tak nak cerita. Okey, Alifah nak tahu. Okey, baik. Pencuri kebahagiaan adalah apabila kita terlalu menyesali perkara yang telah lalu. Penyesalan pada benda lalu dan kita terlalu bimbangkan masa hadapan. Kita kadang-kadang menyesal sangat dengan benda yang lepas. Kenapalah aku buat macam ni? Kalaulah aku begini. Kita macam orang kata ada unfinished business. Kita terperangkap dengan perasaan lalu. Kita terperangkap dengan peristiwa yang lalu. Betul ke tak betul? Contohnya kita pernah putus cinta. Oh, rasa hard feeling sampai sekarang, rasa sakitnya putus cinta. Kita terperangkap dengan peristiwa yang lalu. Kita menyesali menyesali boleh, tapi kita jangan terperangkap dengan kekecewaan dan perasaan pada benda yang lepas. Apa yang kita perlu buat ialah kita belajar daripada kisah silam kita. Kita belajar daripada sejarah hidup kita dan sejarah orang lain. Sebab itulah dalam Al-Quran banyak kisah-kisah sejarah. Quran ni banyak kisah-kisah sejarah, tahu tak? Benda-benda yang silam supaya kita ambil pengajaran.
Termasuk kita ambil pengajaran daripada kisah hidup kita sendiri. Kalau kita pernah buat salah pada diri atau orang lain, yang pertama sekali kita maafkan diri sendiri. Sebab bila kita maafkan diri sendiri, kita akan mudah untuk memaafkan orang lain. Kalau anda ada unfinished business atau ada perasaan yang tak lepas terhadap benda yang lalu, jumpa kaunselor anda, dapatkan terapi kaunseling atau sebagainya untuk anda move on daripada kehidupan anda. Semua orang pernah buat silap, semua orang pernah tersalah langkah. Kita ambil langkah yang baru. Dalam ke tak dalam? Okey, baik. Dan kedua, pencuri kedua adalah kita terlalu bimbang dengan masa hadapan. Kita terlalu risau dengan benda esok. Kita terlalu runsingkan benda yang akan datang sehingga kita terlupa untuk hargai momen pada hari ini. Betul tak betul? Kita risau, alamak nak jadi apa bila aku kerja nanti, alamak pandemik makin meningkat macam mana ni. Betul kita boleh risau, betul kita bimbang, tapi jangan keterlaluan hingga kita lupa hargai apa yang kita ada pada hari ini. Kita risau, alamak aku tak ada kereta besar, alamak aku tak ada gaji, alamak betulkah aku masuk kolej vocational ni, betul ke aku jurusan aku pilih ni, alamak aku jadi pemimpin, aku nak buat macam mana ni, hingga kita terlupa untuk menghargai momen hari ini. Hari ini anda bersama dengan saya, kita bersama dengan rakan-rakan, cuba tengok kiri kanan anda. Memang tak ada sesiapa kan. Tapi sekarang ni kita berada bersama 72 orang kawan-kawan dan cikgu-cikgu kita yang bersama kita. Yang berkongsi perasaan inspirasi, berkongsi inspirasi di ruangan chat. Nampak? Bila kita hidup ni, hadirkan jiwa dan raga kita at the present moment. Kadang-kadang kita hidup tak bernyawa, tahu tak? Kita hidup ni mengelamun. Oh, aku nak buat apa, habislah nasib aku, susahlah hidup aku. Kita masih hidup at the present, maksudnya hadirkan jiwa dan raga anda dalam kehidupan anda. Hari ini betul kita susah, kadang-kadang rumah sempit, mak ayah mungkin bergaduh, adik-beradik bergaduh, jiran tak fahami. Betul, kita ada pelbagai ujian dan kesulitan, tapi ingat, dihadirkan ujian kerana apa? Kerana Tuhan ingin memberi kekuatan, membina daya tahan dalam diri kita. Tahu dalam Islam apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan akan uji pada orang yang mampu. Tuan-tuan, pada orang yang kuat. Kalau kita diuji hari ini, sebab kita boleh hadapinya. Dan ujian itu sesuai dengan keupayaan kita. Macam kita sekirah pula kan. Saya bukan ustaz ya. Jadi saya hanya berkongsi ya. Saya bukan berkongsi. Saya bukan ustaz. Marah ustaz-ustaz nanti. Saya hanya berkongsi. Kalau saya salah, saya minta maaf ya. Sebagai seorang rakan. Bagi yang non-Muslim, kita boleh ambil inspirasi. Kita boleh ambil iktibar mana yang boleh diambil. Ya. Walaupun saya menggunakan term-term agama, sebenarnya banyak nilai-nilai universal yang kita boleh ambil sebenarnya. Jadi pelajar-pelajar, kita bangkit daripada kehidupan kita ni. Pandang ke hadapan. Lihat potensi diri anda. Memang susah belajar online, tak ada duit data, internet tersangkut dan sebagainya. Betul, inilah cabaran. Resam orang belajar memang mencabar. Itu resmi. Tak pernah dalam sejarah belajar tu senang. Belajar memang susah. Sebab nak hasilkan orang yang hebat. You all pernah nampak santan? Nak dapat santan putih yang cantik, masak lemak tu, kari tu, nak petik kelapa, dikoyak sabutnya, dipecahkan tempurungnya, dikisarkan, kemudian diperah, baru dapat santan yang sedap. Itulah dia, menjadi orang hebat, dia bukan sekelip mata. Menjadi individu yang luar biasa bukan sekelip mata, tapi ia satu proses yang panjang. Life is learning process. Cikgu cakap senang lah. Memanglah cakap senang. Kalau cakap susah payahlah kan. Tapi kita nak kata bahawa teroka potensi diri anda. Okey, baik. Awak ni semua dapat ke tak dapat? Senyap je kat ruangan chat ni, tak ada komen apa-apa pun. Kecuali kata kalau you get something. Syazmin, you want to say something? Dapat. Okey, dapat. Apa yang dapat Syazmin? Budris, apa yang kamu dapat? Dapat belajar untuk bersyukur dengan apa yang kita ada, bersyukur dengan segala peluang yang diberikan untuk kita menggapai apa yang kita mahukan. Wow, excellent. Nampak simple kan? Tapi kalau kita deeper meaning, kita pergi ke level yang lebih dalam,
sebenarnya syukur dan sabar ni is very meaningful ya. Saya cakap ni pun bukan apa, saya bagi ingatan untuk diri saya jugalah. Kadang-kadang kita banyak nak kejar benda kat dunia ni, banyak benda nak kejar sampai kita terlupa nak appreciate apa yang kita ada sekarang. Kita ada kawan baik, kita ada orang sekeliling mak ayah adik-beradik kita. Kalau kita sakit kat hospital, adik-beradik kita juga jaga kita bukan kawan-kawan media sosial anda tu. Appreciate orang sekeliling anda sekalian. Kita terlalu sibuk sampai kita lupa nak main dengan adik-beradik contohnya. Kita tak kenal jiran-jiran kita. Sedangkan kalau rumah kita terbakar hari ini, yang tolong pun jiran-jiran sebelah rumah kita juga. Okey. Baik tuan-tuan, kita teruskan perkongsian kita. Okey, saya ada lagi 15 minit. Saya rasa slide ni mungkin lagi panjang. Kita pergi apa yang kita boleh pergi ya. Sikit lagi. Okey, Nida. Kenal diri. Okey, saya dah sentuh tadi. Dan Islam kata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita dicipta sebaik-baik kejadian. Dan tolong perhatikan model ini. Ini daripada Howard Gardner. Howard Gardner kata manusia ada 8 dan sekarang ada 9 kecerdasan. Kalau body kinesthetic, body smart, ini atlet lah macam Diana, Rushdie tadi Venom yang pandai bersukan. Interpersonal ni people smart, pandai berinteraksi. Macam anda pemimpin kan, boleh berinteraksi, boleh berkomunikasi. Macam kawan kita yang suka bagi kita scroll ibam tu, dia boleh berkomunikasi. Ada orang yang work smart, pandai menulis, pandai mengarang. Orang logic smart, pandai mengira, pandai dengan angka, pandai mengukur, yang dengan angka-angka lah. Ada orang yang nature smart, sukakan alam sekitar, suka kucing, suka pokok, suka pemandangan, orang yang suka tengok National Geography, whatever tu. Ada yang orang smart, ni tadi kata saya confident level tinggi, dia appreciate diri dia, dia confident, dia ada jati diri yang kuat, dia kenal diri dia, ni self smart. Picture smart, suka ambil gambar, dia pandai angle, pandai mungkin melukis juga kan. Okay. Ada orang yang suka muzik kan. Dan satu lagi ialah spiritual smart, ada orang yang pandai dalam agama, ada orang yang pandai mengaji, pandai mahfaz. Okay. Jadi cikgu nak boleh tak anda typekan di ruangan chat berdasarkan model ini, agak-agak anda ni intelligent yang mana, kecerdasan yang mana, body ke, interpersonal ke, verbal ke, art ke, dan sebagainya. Art ni, kalau art ni sepatutnya ada, art ni kita boleh lah masuk interpersonal, dia kenal diri dia, art, picture sound boleh, art ke, seni ke, anda ni dekat mana agaknya? Boleh tak share dekat ruangan chat, cuba nak baca sikit? Tuliskan, cuba tanya dia. Ya, saya tahu anda sedang berfikir sebenarnya, dan mungkin ada yang baru tengok pun gambar ini, model ini. Tidak mengapa, life is a learning process. Cuba tanya diri anda ni dekat intelijen yang mana? 5 saat dari sekarang. Okey, baik. Cikgu nak baca siapa yang dah share. Okey, Syazmin kata saya smart. Okey, Numi musical, Kimi musical, nature and smart, Zinkin kata Podi kata logic smart tapi tak kata langsung. Podi appreciate yourself. Appreciate yourself Okey, picture smart. Okey, Fatini kata art and logical. Okey, nasi lemak boy asyik, masya-Allah, macam nama kedai lah ni. Saya art dan creative thinking. Okey, good. Semua orang ada bakat kalau cikgu saya ada bakat terpendam tapi tak ada pun dalam model ini, tidak mengapa, it's okay. Ini pattern daripada Howard Gardner. Mungkin anda ada pattern yang lebih hebat lagi. Anda kenal diri anda kenal potensi diri anda. Jadi jadikan diri anda luar biasa. Okay, Izakal body smart. Okay, athlete, tak tahu yang anda apa. Okay, tak apa. Muhammad cuba tanya diri anda Bagi yang tak tahu ni, cuba tanya anda suka apa, hobi anda, apa hobi anda, apa rancangannya anda suka. Okay, kalau tengok FB tu, apa tema FB ataupun Instagram atau Twitter anda? Ada orang tengok je bab agama, kalau tengok ada bab sukan, bab kehijauan, ada suka muzik, hiburan. Iman, explore perkara baru. Jadi betul Iman, kita kalau nak kena kenal diri ni, kita kena benarkan diri kita untuk explore benda baru.
Benarkah diri anda untuk meneroka dunia? Jangan duduk dalam bilik main Mobile Legend je, main game je. Benarkah diri anda untuk meneroka dunia? Bukannya naik kapal terbang mara, tidak. Kalau anda main handphone tu, tengok macam-macam channel, tengok dapatkan input. Benarkah diri anda untuk meneroka bakat baru? Sebab kita nak jumpa bakat ni bukan mudah. Dia satu langkah yang panjang, tapi dia bermula hari ini. Okey, baik. Okey, cikgu ada lagi 10 minit. Mungkin cikgu lajukan dan kita ada Q&A ya. Masa kita pantas berlalu. Okey, baik. Antara lain cara nak kenal diri, baca soalan sendiri kat sini ya. What your strength ada. Apakah benda yang penting dalam hidup anda? Kalau you all perasan, daripada awal hingga ke sekarang, saya ada banyak share tentang soalan-soalan tentang mengenali diri. Apa yang anda syukuri, apakah nilai diri anda, apakah yang anda risaukan. Itulah cara-cara. Kalau you all boleh google how to knowing ourselves, macam nak kenal diri anda. Benda ni nampak simple, tapi anda perlu the journey untuk explore yourself tu ada satu perjalanan. Kenal diri anda. Dan benda yang paling mudah dan basic ialah kita buat senarai kekuatan dan kelemahan diri. Itu cara kita nak kenal diri kita. Apa kekuatan diri kita, apa kelemahan diri kita. Okey. Cikgu tak nak pergi jauh. Jadi cikgu habiskan di sini sahaja. Dan sebagai pelajar kena ada adab, belajar. Permulaan ilmu mestilah dengan adab. Dan amalkan sebagai pemimpin sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. You all kena bersifat benar, and then bersikap amanah, menyampaikan kebaikan, tabligh dan bijaksana. Ambil inspirasi 4 sifat ini supaya anda menjadi pemimpin yang ada sidik, amanah, tabligh, fatonah. At least selepas habis kursus ini anda tahu, okey, apa awak dapat daripada kursus ini? Lepas ini saya nak jadi pemimpin yang ada sifat apa? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Orang yang benar, membenarkan, orang yang jujur, orang yang menyampaikan, fatonah atau bijaksana dan sebagainya. Dapat ke tak dapat? Okey. Jadi Cikgu Hamzah kalau saya boleh bagi ruang kepada pelajar-pelajar, we have the 7 minutes before 10:30. If you have any question, you can ask right now. Dan kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak saya boleh jawab, Cikgu Hamzah akan jawab. Ataupun cikgu-cikgu lain yang berada sini boleh share. Boleh. Teruskan. Okey, silakan. Ada ke soalan pelajar-pelajar? Kalau ada soalan boleh bertanya. Cikgu tak habiskan slide cikgu supaya kita ada ruang untuk berkomunikasi. Okey. Boleh saya tahu dekat sini siapa presiden paling tinggi kat sini yang dalam grup ni? YDP, NPP ke apa ke? Ada tak dalam ni? Siapa ya? Ada insya-Allah. Boleh munculkan diri anda? Puan Hazlina. Itu cikgu. Pelajar-pelajar Fakihah. Ketua, sekala ketua lah senang cerita. Fakihah ke? Ya saya. Maaf lambat sebab saya ada hal sikit tadi. Tak ada masalah. Okey, Fakihah dah selesai ke urusan? Ya, selesai dah. Okey Fakihah, apa cita-cita anda? Fakihah dengar ke? Cita-cita saya nak jadi. Okey, teruskan. Tak ada kak. Cita-cita saya nak jadi pensyarah insya-Allah. Okey, good. Baik. Apa yang anda belajar pada malam ini Fakihah? Apa yang saya Okey, mungkin Fakihah ada isu lain, tak mengapa. Baik, kita teruskan. You all nak bertanya sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dan kalau you all masih boleh tengok slide, boleh nampak kan? Siapa di sini nak volunteer baca tulisan dekat slide tu? Ada tak yang volunteer nak baca? Saya. Okey, jap saya nak pilih satu perkataan. Okey. Cuba baca yang ini. Allah tidak okey. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar. Mana satu? Ya. Maaf, mana satu? Mana-mana yang kamu nampak lah, saya tertukar tadi ya. Maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang indah. Surah Al-Mahfuz ayat 5.
Okey, baik. Siapa yang bercakap ni? Nama? Syazmin. Ya. Okey Syazmin, bila awak baca ayat tadi, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran indah, apa yang awak dapat Syazmin? Apa yang saya dapat bila kita bersabar tu, sabarlah dengan seikhlas hati, dengan sesungguhnya yang sabar. Okay, thank you Syazmin. Terima kasih banyak-banyak Syazmin ya. Dan semua kalau tak ada soalan yang anda nak tanya pada hari ini tak mengapa. Tapi ya pelajar ya, saya nak bagi tahu bila habis kelas biasakan diri anda untuk bertanya dengan cikgu ya. Sebab bila bertanya ni dia akan merangsangkan IQ anda dan dia akan menggalakkan proses pembelajaran. Dan sebenarnya bila anda berani bertanya, ramai kawan-kawan yang menghargai anda sebab kadang-kadang dengan pertanyaan anda itulah akan menjawab persoalan orang lain. Ya, saya selalu bagi tahu kepada pelajar, bila kita nak bercakap atau bertanya ke, ia bukan berkisah betul atau salah. Betul ke soalan saya ni tepat ke? Ia adalah berkisah tentang anda perlu pupuk keberanian untuk bertanya, bercakap, memberi pendapat dan sebagainya. Tapi tak mengapa kalau anda tak selesa bertanya beban, boleh menulis dan sebagainya ya. Baik. It's okay, kita ada 5 minit masa kecederaan. Boleh ke kawan-kawan, pelajar-pelajar semua berkongsi dengan cikgu? Kita dah berkongsi hampir 1 jam setengah pada malam ini, malam berbahagia, malam Sabtu. Nak masuk Zulhijjah dah, hari esok lusa. Jadi agaknya apakah yang anda belajar sepanjang perkongsian dengan cikgu malam ini? Boleh tak tuliskan di ruangan chat? Silakan cikgu gembira untuk membacanya. Dan sebenarnya kebaikannya bila anda tulis, anda akan recall balik apa yang anda dapat. Kalau tak banyak, sikit pun jadilah. Dengan sedikit itulah kita akan mendorong diri untuk terus ke hadapan ya. Okey, Numi ada persoalan. Adakah normal kita tidak tahu kelebihan diri sendiri? Baik. Numi, life is learning process, life is a journey ya. Hidup ni adalah pengembaraan. Kadang-kadang kita mencari makna diri, makna hidupan. Betul, tidak mengapa. Yang penting kita explore diri kita. Dan kita kena usahalah. That's why nanti you google kat internet how we know ourselves. Ada banyak teknik untuk kita kenal diri dan kekuatan. Dan sebenarnya kita dah ada kekuatan dah, cuma mungkin kita tak sedar. That's why kita kena appreciate apa yang kita ada. Itu untuk memilah secara ringkas. Okay, kawan-kawan semua tuliskan apa yang anda belajar pada hari ini. Dan kalau ada persoalan boleh, pendek pun tidak mengapa. Kalau tak banyak, sikit pun jadilah. Mungkin dengan sikit itu akan memberi dimensi baru dalam kehidupan anda, InsyaAllah, dengan izin Tuhan. Podi kata, hargai setiap momen. Jika membuat kesilapan boleh menyesal, tapi jangan terperangkap dalam perasaan yang negatif. Excellent Podi, bagus Podi, very good words. Fakih kata, mensyukuri nikmat Tuhan, melihat potensi diri dan memahami jalan yang lebih jelas dalam menjalani kehidupan. Okey. Buddhis kata, belajar untuk kenal diri sendiri, mencari kelebihan diri, banyak bersabar. Hebat Buddhis, cantik sekali your words. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Tuhan itu bersama orang yang sabar. Nak sebut memang mudah, nak buat tu susah. Tapi kita ke arah itulah, menjadi orang syukur dan sabar. Venom kata, Dayana, life is a journey before you success. Betul? Macam Dayana, dia masuk sukan sejak daripada umur 5 tahun. Dia dah banyak jatuh dan bangun. Jadi kehidupan ni ialah kita kena bangkit. Dan hidup ni bukanlah kita menyalahkan orang lain, tetapi kita mengkoreksi diri sebenarnya. Kita jangan sibuk tengok orang, tapi sibuk untuk tengok diri sendiri ya. Okey, semakin banyak berkongsi, bestnya. Darwisha kata banyak sedekah, jaga agama, bersyukur. Danish kata nothing lasts forever, we can change every. Wow, hebat. Macam tema lagu dah ni. Muhammad Fikri kata, satu hari nanti kita akan mati, kita akan jadi memori pada orang lain. Maka jadi Fikri, very mendalam ya. Sangat mendalam kata-kata anda ni. Terus nak bertaubat rasanya. Terima kasih Fikri. Surhana kata, sayangi diri sendiri dan sentiasa berhargai setiap detik kehidupan. Subhanallah, very powerful words. You appreciate yourself, you love yourself, and then you will appreciate the others ya. Okay, thank you. So Surhana. Dan tuan-tuan, kita dah menghampiri 10:30 malam. Yang baik tu datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah tu datang daripada cikgu sendiri. Bumi mana tak ditipu hujan, laut mana tidak bergelora. Pasti cikgu ada buat silap dan salah sepanjang cikgu bercakap ni. Kalau cikgu ada buat silap dan salah, of course cikgu ada buat silap dan salah, cikgu mohon maaf banyak-banyak. Kalau cikgu tersalah kata, cikgu mohon maaf banyak-banyak, kerana yang sempurna tu adalah milik Allah ya. Pelajar-pelajar, saya nak bagi tahu hidup ini memang tidak sempurna. Ya.
Tetapi hidup ini akan sempurna bila kita menerima ketidaksempurnaan itu. Ya. Jadi belajar-belajar, appreciate your life, appreciate your moment, appreciate your job right now as a leader in your college, ketua dalam kehidupan anda, the leader in yourself. Jadi yang baik tu daripada Allah, yang lemah tu datang dari diri cikgu. Ilaihkum assalamah, cikgu kembalikan kepada cikgu Hamzah, dan sekali lagi kepada KV Balik Pulau, saya menghargai jemputan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada KV Balik Pulau dan cikgu Hamzah selaku kaunselor cemerlang kerana sudi menjemput saya dalam surat ini bersama pelajar-pelajar hebat ini. Semoga semua sukses dan mendapat rahmat Allah di dunia dan akhirat bagi yang Muslim insyaAllah. Dan semuanya lah pelajar-pelajar bagi yang non-Muslim, you all bahagia dan sukses dalam kehidupan you all insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.